mikrofon ni. Nah. Baik. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan macam kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa usalli wa nusallim ala sayidina wa habibina Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul du'an jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan ataupun kamu sediakan untuk hari akhirat ataupun hari besoklah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala itu Maha mengetahui dan meliputi akan ilmu-Nya. Alhamdulillah. Yang mati fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga sahabat saya suami, kemudian pengurusi surau, jawatan khusus surau muslimin yang dimati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama malam ini. Berdahulu saya mohon banyak-banyak maaf lah kerana tersilap tempat. Saya ingatkan di Johor. Pergilah Johor, tengok tak orang kata tu. Lupa kat sini ah. Lupa kat sini lupa kan. Ya, pone kena berserabut sikit. Serabut macam-macam benda fikir kan. Insya-Allah. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung hadis Hadis 25. Kadang berlaku begitu tuan, kadang berlaku. Dah sampai tengok orang lain yang ajar. Giliran ustaz bukan malam ni lah, minggu depan ni tengok. Ya ke? Itu kadang-kadang berlaku itu. Saya rasa ustaz suami pun macam tu juga lah. Pernah juga terbabas terbabas. Kita ingat kita punya kuliah, lupa orang lain punya kuliah. Baik, insyaAllah malam ni kita lihat 2-3 hadis Nabi SAW. Hadis yang terima daripada Huzaifah ada Nabi SAW qala wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf walitan haunna anil munkar wala yushikanallahu wa ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Baik, hadis yang pertama malam ni kita masih lagi dalam bab menyuruh melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Hadis diterima daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu.
pada Nabi SAW. Qala, bersabda ia, wallazi nafsi biadih, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya. Wallazi ini isim mausul. Wallazi ini biasanya isim mausul ni kadang-kadang dipergunakan kepada manusia, kadang-kadang dipergunakan kepada Allah Ta'ala, kan? Biasanya digunakan nama Ta'ala ni biasanya kadang-kadang isim dhamir, ganti nama diri, seperti ana ataupun nahnu. Anallah, akulah Allah. Nahnu, kami kan, kamilah yang menurunkan Quran kan, kamilah yang menjaganya. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tapi di sini Allah Ta'ala menggunakan ataupun hadis ini menggunakan wallazi nafsi biadih, menggunakan isim mausul. Allazi, allazani, allazuna, allatiyan. Ma apa isim mausul? Kan, man isim mausul lah. Jadi ada tempat-tempat tertentu kadang-kadang kan dalam bahasa Arab ni digunakan begitu. Digunakan mana ganti nama man allazi ditukarkan untuk Allah Ta'ala. Wallazi nafsi biadih, demi Allah, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya. La ta'muranna bil ma'ruf, sungguh hendaklah kamu melakukan perkara ma'ruf, walatan haunna 'anil munkar, dan sungguh hendaklah kamu melarang daripada perkara-perkara keji dan juga kemungkaran. Baik, dalam perkataan ini dia ada perkataan la ta'murunna walitan tahunna. Di kalau dalam bahasa Arab tu dikatakan nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah mana kuat. Mana dia minta, mana Nabi minta sangatlah pada kita. Bukan minta sikit-sikit, bukan minta main-main. Minta betul-betul. La ta'murunna bil ma'ruf, naklah kamu menyuruh perkara kemungkaran. Walatan tahunna 'anil munkar, dan naklah kamu sungguh-sungguh mencegah daripada kemungkaran. Wala yushikanna Allah, dari samping tu naklah kamu dikata takutkan. Okey, kemudian atau kalau tidak ditakuti maka dibimbangi akan menurunkan seksa kepada kamu sekalian. Okey. Jadi kalau seandainya kamu tidak mencegah daripada kemungkaran dan tidak menyuruh kebaikan, la yushikanna Allah, sungguh Allah Ta'ala akan membangkitkan kamu, memberikan balasan kepada kamu. Ayyaba'asa alaikum iqaban, bahawa dibangkitkan kamu besok dalam keadaan iqab, diseksa daripada perbuatan kamu. Summa dan'unahu fala yustajab lakum, kemudian kalau kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, maka doa kamu tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lihat terjemah ni, dia kata demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, hendaklah kamu semua menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan, atau kalau tidak ditakuti maka dibimbangi akan menurunkan seksa. Jadi la yushikanna ni mana ditakuti ataupun dibimbangi, Allah Ta'ala akan menurunkan seksaan kepada kamu. Kemudian kalau kamu mohon kepadanya, maka pada ketika itu Allah Ta'ala tidak akan memperkenankan segala permohonan kamu lagi. Allah Ta'ala tidak akan perkenankan permohonan kita. Kenapa? Kerana kita tak nak buat kerja-kerja Islam, gitu kan? Mengajak perkara ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran. Hadis ini adalah sambungan daripada hadis di belakang lah, yang kita dah sebut-sebut di belakang, mengajak perkara ma'ruf dan cegah kemungkaran. Dan ayat yang popular yang biasa kita dengar, itulah ayat wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Naklah kamu tu berada dalam satu kumpulan yang mengajak perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang yang mendapat kemenangan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi juga banyak menyebut hadis berkenaan, kata supaya kita bercakap benar, menyeru pada kebenaran. Qulil haq walau kana muran, katakanlah benar walaupun pahit. Pahit nak dengar, tapi sebenarnya pahit itulah ubat, tahu tak? Pahit itulah ubat sebenarnya.
bagi orang sebab orang dia susah nak terima kalau orang menegur dia, menegur dia kan, mengusik dia dan sebagainya kan. Dia tak boleh nak terima. Dia anggap apa yang dia buat tu semua betul belaka. Tapi bila kita malahan bila kita tegur dia pula, kita cakap benda yang baik, dia gelak pula. Dia gelakkan kita, dia ketahukan kita. Dia pelakirkan kita. Di mana kita ni sinis. Terhadap teguran yang kita sampaikan, yang kita cakap dan sebagainya. Jadi Nabi SAW menyatakan kepada kita, kalau seandainya kita tak nak melakukan benda tadi, benda-benda baik tadi dan cegah mungkar tadi, maka Nabi kata, kalau kamu berdoa kepadaku, kepada Allah Ta'ala pun, saya doa kamu tidak akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, apakah pengajaran pada hadis ni? Pertama, hendaklah seorang itu bertaubat sebelum mati, dan banyakkanlah amal kebajikan untuk bekalan hidup di akhirat besok. Banyakkanlah amal kebajikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bertaubatlah sebelum menyesal di kemudian hari, yang mana Allah Ta'ala tidak akan menerima taubatmu lagi. Jadi digalakkan kita bertaubat. Itu sebabnya kan hadis yang saya baca tadi, yang dalam tazkirah di Masjid Negeri, ada beberapa hadis lah yang menyuruh pada kita supaya Nabi kata wala yatamannal maut. Janganlah kamu bercita-cita kepada kematian. Jangan cita-cita sangat kepada kematian. Kerana kalau Allah Ta'ala belum mendatangkan kematian itu pada kita, maka janganlah kita minta. Kemungkinan bila kita tak minta tadi, kemungkinan Allah Ta'ala memanjangkan usia kita. Bila Allah Ta'ala memanjangkan usia kita, kemungkinan besar sempatlah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas dosa-dosa dan juga kesilapan lain yang telah pun kita lakukanlah. Itu pun kalau nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi ada juga kadang-kadang manusia ni nakkan umur yang panjang. Nak umur panjang tapi dalam masa sama terus melakukan maksiat kepada Allah. Sepatutnya masa yang digunakan bila umur kita dipanjang Allah Ta'ala, itulah masa untuk kita memperbaiki akan diri kita. Dan Nabi juga mengingatkan kita kalau umur kita dah umur 40 tahun. Bila kita umur dah umur 40 tahun, memang Nabi ingatkan kita, maknanya kita tu dah berada di penghujung usia lah. Apalagi kalau umur kita 50 tahun, apalagi kalau umur kita tu dah 60 tahun. Kena banyaklah orang kata muhasabah diri kita, memperbaiki diri kita daripada kesemasa ke semasa. Sebenarnya 40 tahun tu pun sebenarnya umur yang matang kepada orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya digunakan masa itu dengan masa yang dengan sebaik mungkin, tuan-tuan. Yang ketiga, hendaklah ada di tiap-tiap tempat golongan yang menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Sebaliknya Allah Ta'ala akan menurunkan malapetaka sekiranya manusia redha dengan kemungkaran dan kemaksiatan yang berlaku. Ini pun kita dah banyak kali udang lah sebelum ni. Yang keempat, kecuaian dalam amal ma'ruf nahi munkar menyebabkan doa tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak perkenan pun mungkin Allah Ta'ala akan menangguhkan. Dia ada tiga tu. Bila seorang tadi berdoa kepada Allah Ta'ala, dia ada tiga kategori doa yang tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala terus perkenankan doa dia. Telah perkenankan doa dia. Yang kedua, Allah Ta'ala menangguhkan doa dia pada satu masa, dan ketiganya, yang ketiga, Allah Ta'ala balas dengan cara lain, di mana terhindar dia daripada bala bencana ataupun musibah yang sepatutnya kena pada dia, tapi Allah Ta'ala tidak kenakan pada dia. Apa tak? Semaknanya tiga kategori ataupun keadaan yang mana seseorang itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Tetapi kan Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, ud'uni istajib lakum. Doalah kamu kepada aku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Cuma dalam bentuk perkenan tu terserahlah pada Allah bila masa dia nak perkenankan. Ada masa Allah Ta'ala menangguhkan perkenan doa tadi, kerana nak supaya hamba tadi lebih dekat pada dia.
Kan antara Syekh Ibn Athaillah pun disebut dalam kitab Hikam dia pun begitu. Ada masanya Allah Taala ni kan memudahkan kita dalam ibadah kepada Allah Taala. Ada masanya pula Allah Taala itu menyukarkan kita untuk ibadah kepada dia. Ada masanya Allah Taala menangguh pula kita punya permintaan tadi. Supaya apa Allah Taala menangguhkan kita? Permintaan tadi supaya hamba tadi lebih dekat pada dia. Supaya hamba tadi lebih dekat pada dia dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang-orang yang mudah diperkenankan doa dia. Bila orang tu mudah diperkenankan doa dia kepada Allah Taala, kemungkinan besar dia akan jauh daripada Allah Taala. Berbeza pula ada orang-orang yang ditangguhkan doa. Bila ditangguhkan doa, maka dia akan periksa diri dia. Cek balik mana kesilapan dan juga kesalahan dia lah. Itu bagi orang-orang yang berfikir. Ada juga kadang-kadang orang ni tak nak fikir pun. Dia tahu dah doa Allah Ta'ala tak terima doa dia, maka dia semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Semakin dia tak nak ibadah kepada Allah Ta'ala. Dia kata aku dah doa macam-macam ni, tapi masih lagi doa aku tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk apa lagi aku nak berdoa? Untuk apa lagi aku nak perlu solat? Untuk apa lagi aku nak perlu orang kata buat kebaikan? Sedangkan doa-doa yang aku yang perkenankan pun, minta pun Allah Ta'ala tak tunaikan. Nampak? Tapi bagi separuh daripada manusia ni, ada yang kata bila doa tak diterima tu dia semakin rapat dan dekat-dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Insya-Allah. Baik, kemudian yang kelima, azab yang turunkan kerana kemungkaran akan menimpa pelaku kemungkaran itu dan orang lain pun sama-sama juga akan menanggung jugalah di atas kesalahan dan kesilapan yang dilakukan. Itu sebabnya bagi orang yang ada kuasa, naklah dia menegur. Kalau tak ditegur nanti bala bencana pun mudah datang. Bila bala bencana datang, bukan kita je kena, orang lain semua kena. Anak cucu semua kena kan. Kerana Allah Ta'ala tu bila membalas, dia menghentam, menurunkan bala bencana bukan sikit-sikit. Sekali didatangkan tsunami, selagi didatangkan puting beliung, ibu taufan, sekali didatangkan tanah runtuh dan sebagainya, sekali didatangkan banjir besar kan. Tak mustahil Allah Ta'ala boleh datangkan benda tu. Kerana Allah Ta'ala tu punya tentera. Walillah jududus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala itu tentera di langit dan di bumi. Malah binatang-binatang pun tentera Allah juga. Lalat pun tentera Allah Ta'ala juga kan. Lalat, nyamuk, kuman, bakteria, virus dan sebagainya, itu semua adalah tentera-tentera Allah. Allah Ta'ala boleh menggerakkan dia. Bila Allah Ta'ala dah gerakkan, manusia pun terpaku dan kaku lah, tak boleh nak buat apa dah. Pening kepala manusia kan memikirkan. Para doktor pun tak boleh nak buat apa. Mereka pun buntu dalam mencari penyelesaian kepada, contoh kalau virus lah, virus kuman menyerang manusia kan. Para doktor pun pening, tak tahu nak buat apa. Malahan bila diserang tu bukan 1-2 yang nyawa yang pergi, malahan kadang beratus nyawa. Ramai meninggal dunia tak. Banjir pun besar boleh berlaku. Kita jangan menyangka bahawa kita ni berada jauh daripada sungai, jauh daripada laut. Kita jangan menyangka bahawa banjir besar tak boleh berlaku pada kita. Tak. Banyak tempat-tempat yang daratannya tinggi, masih lagi banjir boleh datang. Contoh yang paling mudah adalah seperti kaum Nabi Nuh AS lah. Kaum Nabi Nuh AS, yang mana banjir besar berlaku pada zaman Nuh. Habis semua daratan, ditenggelami oleh banjir yang besar. Sebenarnya benda itu tidak mustahil pada Allah. Malah banyak kalau Malaysia kadang-kadang menyangka begitulah. Aku ni dah duduk jauh daripada sungai, aku duduk jauh daripada lautan. Mustahil lah kan rumah kita ni akan kena banjir, ditenggelamkan oleh banjir, tu tak? Mustahil lah begitulah. Banyak orang beranggapan begitu. Tapi bila Allah Ta'ala mendatangkan banjir tu, habis semua kan, habis semua tenggelam. Rumah-rumah, sekolah kan, bangunan-bangunan besar bertingkat pun kadang-kadang sampai tingkat 3, tingkat 4 pun banjir. Masih hari ni banjir kan. Masya Allah tuan-tuan.
So kita kena ambil iktibar. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihad kalimatul adlin inda sultanil jahil. Rawahu Abu Dawud At-Tirmizi wa qala hadis hasan. Hadis yang popular juga yang biasa kita dengar, itulah hadis terima daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, afdalul jihad, seafdal jihad, sebaik-baik jihad, sebagus-bagus jihad, kalimatul adlin inna sultani jahil, ialah kalimah yang adil, kalimah yang betul, inda sultani jahil, di sisi sultan yang zalim, pemerintah yang zalim. Okey, ni jihad yang besar ni, jihad yang besar. Kalau orang kecil mungkin kita boleh berdakwah, kita boleh orang kata makan dia kan. Kalau kita tak nak dengar cakap kita makan dia, kita ketuk dia kepala dia sikit. Tapi kalau pemerintah yang zalim, sultan yang zalim, macam mana? Tak boleh nak buat apa dah. Kalau kita tak ada kuasa, kita tak boleh nak mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran, dosa dan juga maksiat. Jadi kan, kalau mana sultan yang zalim itu, maknanya pelbagai pendekatan lah kena ada. Tak boleh dengan pendekatan kekuasaan. Kalau dulu mungkinlah, kalau zaman-zaman dulu bolehlah pendekatan mengata perang ke, memberontak dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ni tak sesuai lah. Sebab apa? Kalau seandainya kita melakukan pemberontakan melawan sultan yang zalim, kemungkinan kita juga akan ditangkap, dibunuh. Keluarga akan ditangkap, akan dibunuh. Keluarga akan ditangkap dan dibunuh. Kerana kita, rakyat ni kita macam mentimun lah. Rakyat ni macam mentimun, raja ni macam buah durian. Betul tak? Jadi timun lawan langgar buah durian, siapa yang menang? Buah durian lah. Kita ni timun, kita langgar dia, kita pun mati, hancur. Dia langgar kita pun hancur. Nampak? Kita juga rosak, kita juga binasa. Sebenarnya kalau pemerintah tu mesti ada cara-cara pendekatan, macam mana nak menegur pemerintah, macam mana nak buat kan. Tak boleh kita dengan cara kekerasan. Kerana pemerintah dia ada kuasa, dia ada tentera, dia ada polis, tak? Dia ada askar, dia ada tu, ada ni, semua adalah siap, semua peralatan ada pada senjata-senjata semua ada. Jadi kalau seandainya pemerintah tu zalim, kalau di Malaysia ni, dalam konteks Malaysia ni, pilihan raya lah, tak? Pilihan raya lah, tukarlah. Tak puas hati, tukarlah. Tak tunaikan janji, dah bagi janji, dah apa janji, tak tunaikan janji, tak puas hati, tukarlah. Pawai benar tu tak? Mana rakyat tu kuasa, rakyat tu macam hakim, rakyat tu macam hakim. Mereka ada kuasa nak tukar. Tak puas hati, tukar. Okay, yang ni dah naik oleh pula, tak puas hati juga, tukar lagi. Kerana kita ni kan kajian tukar-tukar. Jadi tengoklah sesuai tak suasana dan juga keadaan. Malahan pemerintah pula biasanya dia ada golongan-golongan agama, ada mufti, ada qadi, ada tu, ada orang kata penasihat agama dan sebagainya. Jadi mereka itulah yang dekat dengan pemerintah tu, mereka lah yang menegur. Tapi kalau penasihat-penasihat agama tu kan, dia pun orang kata 2 kali 5 juga. Jadi macam mana mereka nak menasihat kan pemerintah ataupun orang-orang yang zalim? Itu sebabnya penasihat agama mestilah orang yang betul-betul orang yang sikah, orang yang orang kata kuat dan mantap ilmu dia. Okay? Mana kalau A tu, kalau benda benar tetap benar, benda yang salah tetap salah. Yang A tetap A, yang B tetap B. Jangan A jadi B, B jangan jadi A. Itu yang tak boleh. Itu yang rosak. Itu yang rosak negara, rosak masyarakat dan sebagainya, tuan-tuan. Faham ya? Jadi kata Nabi SAW, afdal jihad. Jihad itu ialah kalimat yang baik, kalimat yang benar di sisi sultan yang zalim. Ada sultan zalim kan? Kalau pada zaman perintah Islam ada sultan zalim pada dia. Siapa sultan zalim tu? Ada satu nama sultan tu, saya pun tak ingat dah. Tapi ada satu tu.
Apa Ustaz Jami? Tengok. Saqafi, Yusuf Saqafi. Yes. Yusuf Saqafi tu antara pemerintah yang zalim lah. Dia Islam tapi dia zalim lah. Menzalimi rakyat dia. Yusuf As-Saqafi ya. Terkenal lah Yusuf Saqafi ni. Pemerintah yang zalim lah. Macam tu. Okey. Baik. Baik, kita lihat terjemahan dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi SAW, sebaik-baik perjuangan ialah bercakap benar di sisi sultan atau pemerintah yang zalim. Pengajaran daripada hadis ini, pertama, hendaklah kamu berjuang memerangi orang yang zalim, yang menghalang daripada mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Cuma caralah, pendekatan macam mana yang kita nak gunakan untuk menghalang daripada orang zalim ni terus melakukan kezaliman, dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pemerintah bukan Islam, kita tahulah. Ini pemerintah Islam masalah dia. Dia mengaku Islam. Kalau pemerintah tu bukan Islam, memang patutlah kita marah ke dia, bongih marah macam dia. Ini pemerintah Islam. Dan kedua, setiap rakyat dikenaki berani menyampaikan yang benar, menuntut keadilan kepada pemerintah dengan cara yang ikhlas dan berpatutan supaya penyelewengan tidak akan terus berlaku. Bila penyelewengan berlaku, rasuah berlaku, maka orang daripada luar, pelabur luar pun dia pun malas nak masuk dalam negara Malaysia ni kan. Contohlah kalau pemerintah ni zalim, rasuah sana rasuah sini, macam mana? Sudah tentu pelabur keluar, maka pun tak berani nak masuk, ataupun malas nak masuk lah. Kenapa? Kerana keadaan dalam negara pun orang kata rasuah sana rasuah sini dan sebagainya, jadi mereka pun tak nak masuk. Yang ketiga, amal ma'ruf dan nahi munkar di hadapan penguasa yang zalim menjadi jihad yang terbaik, afdal jihad, kerana dia menunjukkan kekuatan iman dan keyakinannya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berani menegur penguasa yang zalim itu tanpa merasa bimbang ke atas keselamatan dirinya. Nampak? Dia tak rasa bimbang pun keselamatan diri dia. Apa yang dia nak berlaku, berlakulah. Yang penting benda tu benda hak, dia kena nyatakan, dia kena suarakan. Baik. Kemudian daripada tindakan keras penguasa berkenaan, malah dia sanggup bergadai nyawa untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan-tuan di kalangan pejuang-pejuang Islam kadang-kadang diseksa, ada yang dibunuh. Malahan kata ramai di kalangan contohnya ulama-ulama besar pun kadang-kadang ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, dipenjara. Imam Syafi'i pun tuan-tuan pernah juga dipenjara, pernah dipukul, dirotan, disebat kerana mempertahankan pandangan dan juga pendapat Imam Syafi'i sendiri. Imam Abu Hanifah pun begitu juga, pernah ditangkap. Hasan Al-Banna juga pernah ditangkap. Hasan Al-Banna tu yang mengarang kitab Fi Zilalil Quran, tafsir Fi Zilalil Quran, tangkap. Betul juga pejuang-pejuang di kalangan orang Melayu pun tuan-tuan, peluang ulama-ulama di kalangan orang Melayu, Tok Janggut tu pernah dengar kan, Tok Janggut ditangkap, seksa dan sebagainya. Kenapa? Kerana mempertahankan akidah orang Islam ni. Sanggup mereka bangun untuk menyatakan benda yang hak dan juga benda yang benar lah. Kerana kalau tak dinyatakan benda yang hak dan benar, maka sudah tentu tuan-tuan perkara yang keji dan munkar akan terus berterusan lah begitu, sampailah bila-bila berterusan dia. Bila berterusan saja benda-benda keji dan munkar, maka bala bencana pun mudahlah datang. Macam tu. Baik. Kemudian tanpa merasa bimbang ke atas keselamatan dirinya daripada tindakan keras penguasa berkenaan, malah dia sanggup bergadai nyawa untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih bahaya daripada menentang musuh di medan perang. Nampak?
Ini lebih bahaya menentang musuh di medan perang. Kalau musuh medan perang itu dah tahulah memang musuh. Apalagi kalau dia bukan non-Islam, bukan Islam, kafir harbi kan, kafir memang benci dan tak suka berislam. Kalau pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW berperang melawan tentera musyrik Mekah. Banyak peperangan yang diikuti oleh baginda Nabi, seperti peperangan Khandaq, peperangan Parit, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan apa lagi? Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Banyaklah peperangan yang ikut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan benda yang hak dan juga benda yang benar. Ada juga kata peperangan-peperangan yang tak diikuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga. Dan malah Nabi juga pernah memulakan sahabat yang tidak ikut perang. Seperti seorang sahabat tu yang bernama Malik, tak silap saya. Kan? Dia ni tak ikut perang lah, dia tak ikut sama pergi perang. Maka dipulaukanlah selama 50 hari tuan-tuan, 50 hari dipulaukan. Nampak? 50 hari dipulaukan sehinggalah dah turun ayat Allah Taala yang membersihkan dia, kan, yang menyucikan dia, kan, kerana apa? Kerana dia tidak ikut sama dalam peperangan tersebut, tuan-tuan. Baik, kemudian satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis terima daripada Abi Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajalli al-Ahmasi, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi ayu jihad afdal qala kalimatul haqqin inda sultanil jahir, rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis yang ketiga, hadis terima daripada Abu Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmazi radhiyallahu taala anhu, telah meredha taala untuknya. Anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad wada'a rijlahu fil ghazazi, dan sungguh dia telah meletakkan kakinya pada tempat letak kaki yang diikat pada pelana unta. Ghazazi ataupun ghazi ni ialah satu tempat meletakkan kaki pada unta. Pelana lah nama dia, letak kaki ke situ. Baik, apa yang ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu jihad afdul, manakah jihad yang paling baik wahai Rasulullah? Qala, berkata ya, kalimatul haqqin inda sultan jahir, kalimah yang benar di sisi sultan yang jahil, sultan yang zalim. Cuma tuan-tuan, apa yang kita nak tahu sini bahawa sebenarnya jihad melawan tentera yang orang yang zalim, pemerintah zalim dan sebagainya, tetap tak sama dengan jihad melawan hawa nafsu. Takkan sama. Itu sebab Nabi pernah bersabda, bila balik daripada satu peperangan, sesungguhnya kita ni, kan, berpindah daripada jihad yang besar kepada jihad, daripada jihad kecil pada jihad yang besar, daripada jihad yang kecil pada jihad yang besar. Kerana jihad yang kecil ni dipahamkan cantiklah, perang orang zalim, perang lawan kafir dan sebagainya. Jihad yang paling besar, jihad melawan hawa nafsu, itu sebenarnya jihad yang paling besar sekali. Kerana nafsu ni satu benda yang tak nampak. Kalau musuh kita nampak dia, kita dapat nampak dia depan mata kita. Hatta Sultan Jair, sultan yang zalim sekalipun, kita nampak dia depan mata kita, kan. Kita boleh lihat dia. Tapi nak hawa nafsu tak boleh dilihat. Susah untuk kita nak mengagak hawa nafsu ni. Kenapa? Kerana dia satu benda yang dicipta Allah Taala, yang berada di alam ghaib yang kita tak nampak. Melawan, orang kata, musuh yang tak nampak ni lagi bahaya berbanding dengan melawan musuh yang nampak. Sebabnya perlu pada kita ni muhajadah an-nafsi. Muhajadah itu sebabnya perlu pada kita ini, iaitulah berjihad pada melawan hawa nafsu tu, tuan. Itu pentinglah kepada kita lah. Kerana kalau seandainya kita hanya melihat kepada musuh yang nampak saja, lain pula semua, maka sudah tentulah, tuan-tuan, senanglah kita nak lawan dia.
Tapi musuh yang tak nampak ni yang susah lah kita nak agak ni. Nampak? Betul. Itulah kejadiannya pada malam ni. Betul ya? Kemudian nafsu pula terbagi pada 7. Nafsu terbagi pada 7. Yang pertama nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhamah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyah. Keenam nafsu mardiyah. Ketujuh nafsu kamilah. Yang ketujuh nafsu kamilah. Okay? Nafsu yang paling jahat itulah nafsu amarah lah. Ni yang orang kata dia banyak diakar gitu. Diakar gitu. Benda yang kita dia orang kata benda yang dia nampakkan benda tu baik, tapi sebenarnya tak baik. Dia nampak pada kita benda itu bagus pada pandangan mata kita, tapi sebenarnya benda itu tak bagus pun sebenarnya untuk diri kita dan juga agama kita. Itu dikatakan nafsu amarah. Nafsu amarah ni 100% lebih mengajak kepada perkara keburukan. Yang kedua nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni nafsu yang ada dah kesedaran sedikit untuk membuat kebaikan. Dah ada kesedaran sedikit buat kebaikan, tapi masih dia kalah lagi. Masih lagi dia tak mampu untuk lawan dia punya nafsu tadi. Yang maksudnya lebih banyak mengajak pada kejahatan, keburukan. Mana sedikit tu dia tahu dah ni benda salah, benda ni tak betul ni, tapi masih dia kalah lagi. Atau dia katakan nafsu mulhamah. Kemudian nafsu lawamah. Nafsu lawamah pula nafsu yang kata 50-50, 50-50. Kadang-kadang kan buat kebaikan menang, kadang-kadang buat kejahatan menang pula. Ada masanya kejahatan menang, mana ada masa kebaikan menang. Itu dikatakan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ataupun mulhamah lah. Ada dua tu, salah satu, dua tu. Dan yang keempat nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni dia banyak buat kebaikan dah. Tak macam nafsu lawamah ataupun mulhamah tadi. Dia dah banyak buat kebaikan, dia dah rajin. Benda-benda baik dia rajin dia buat. Benda-benda jahat ni jarang lah kata. Sesekali dia lah buat, tapi lebih banyak buat kebaikan. Itu nafsu mutmainnah. Kemudian nafsu radiyah pun begitu juga, lebih tinggi lagi. Nafsu mardiyah lagi tinggi lagi. Nafsu kamilah, itulah nafsu antara pada Nabi dan juga para Rasul, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu nafsu yang paling tinggi lah. Tuan-tuan fikirlah sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan ni berada pada nafsu mana? Lawamah, mulhamah, kan, mutmainnah, kan? Apa? Ataupun nafsu amarah. Nafsu marah ni bongi tak baik. Kau ajak kan bongi, kan? Banyak buat benda tak esok tuan-tuan. Jadi janganlah tuan letakkan nama anak tuan-tuan besok nafsu amarah. Ni nama siapa, nama cucu ni, nama anak ni amarah ustaz. Wah, bagus nama tu, amarah. Tapi makna tak betul, tak baik. Pergilah JPN tu tukar nama lain lah. Kadang-kadang kalau kita ni dia orang macam baik nama ni kan. Macam sedap lah. Macam sedap lah nama ustaz. Letaklah nama amarah. Tapi sebenarnya satu benda yang tak elok lah. Lawamah, mulhamah, kan, Siti mulhamah. Wah, Siti lawamah. Wah, bagus nama ni. Tapi sebenarnya segi maknanya tak berapa bagus lah, tak berapa sesuai tuan. Masya-Allah. Okey. Mana tadi? Sikit lagi ya. Saya nak habiskan ni. Okey, pengajaran hadis pertama. Antara kewajipan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ke atas umatnya ialah jihad pada fisabilillah sambil berazam untuk melaksanakannya. Ini kewajipan lah yang banyak ditinggalkan oleh para sahabat, orang Islam sendiri lah. Kadang-kadang malas nak pergi bab jihad ni, nak menegak Islam ni. Kadang-kadang kita ni malas, lesu, lemah dan sebagainya. Sedangkan itulah benda yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jihad yang paling utama ialah berkata benar, qaulul haq, terutamanya terhadap pemerintah yang menyeleweng. Kalau kita tak berani nak bersuara,
Tak mengundi lah kan. Mengundi lah nak tukar-tukar. Dan Malaysia ni, konteks Malaysia begitulah. Pilihan raya kan. Malaysia begitu. Yang ketiga, jihad terbagi pada beberapa martabat. Yang keempat, amar ma'ruf adalah salah satu martabat jihad juga. Yang kelima, dalam memberi nasihat, kita disuruh menjaga kesopanan supaya nasihat yang diberikan itu dapat diterima. So maknanya dalam konteks pendekatan bagi nasihat pun kena ada cara jugalah. Tak boleh kita ni main bongi macam tu je. Kalau main bonginya, orang pun tak nak. Orang pun lagi pada kita. Kalau kamu kasar, kan ayat Quran menyatakan, kalau seandainya kamu kasar, kamu bongi, kamu ni dan sebagainya, maka mereka sudah tentu akan larilah daripada kamu. Bukan dia dekat pada kamu, semakin lari. Faham? Nampak apa yang berlaku di New Zealand kan? Nampak mereka kasar kan, ekstrim, ganas kan. Tembak orang Islam dalam masjid tengah beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala buka kan apa yang berlaku kan. Nampak? Jadi orang Islam, orang yang bukan Islam ni tertarik pula dengan Islam pula. Malah Perdana Menteri dia pun kata, wah, kamai lagi kan cara dia lah. Sampaikan dia petik pula bila ucapan dalam hadis Nabi SAW pula. Polis dia pun tengok, polis dia perempuan Islam. Masya Allah kan. Anak Muslim kata, aku seorang yang Muslim kata kan. Nampak? So maknanya kalau di tempat lain macam di Syria dan sebagainya, umat Islam dibunuh, diganyang di Palestin sampai sekarang kan, teruklah. Tapi di tempat lain tu tak, Allah Ta'ala gantikan. Nampak? Gantikan di tempat lain. Mana orang tertarik pada Islam, sonok dengan Islam ni, pendekatan Islam. Kita harap itulah insya-Allah kebaikan itu semua. Baik, alhamdulillah kita tangguhkan majlis kita. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita berkongsi malam ni insya-Allah sebanyak akan sedikit dapat memberikan input menarik dan juga memberi pengajaran pada kita bersama insya-Allah. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira. Wasiana patanya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahana ta'rifin. Allahumma faqqina fi din, Allahumma faqqina fi din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Tiga hadis. Situ dah. Ada. Berapa ni? Saya